Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal yang berusaha lagi dikasihi barisan ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat buat diri kita, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, penggal yang pertama, muka surat 24, muka surat 24 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, hukum berturut-turut itu sunat ialah pada orang yang tiada berpenyakit bisik atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit lain daripada haid yang disebut sahibul darurah. Adapun sahibul darurah wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut kerana
kerana mengurangkan banyak hadas yang keluar. Dia titik tak jelas sini. Betul sikit kerana mengurangkan banyaknya hadas yang keluar. Itu baru tepat, insya-Allah. Ala sawab. Jadi melebihkan basuh muka daripada had yang wajib. Itu lain pula. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan perkara sunat wuduk. Dan itu kita berhenti berkenaan dengan mualat. Dengan perbincangan mualat, iaitu salah satu daripada perkara sunat wuduk ialah mualat. Mualat ni maknanya berturut-turut, tidak tunggu lama untuk basuh satu-satu anggota kepada satu-satu anggota ataupun bahagian kepada bahagian yang lain. Muslimin rahmati Allah sekalian, jadi sebelum ni kita sebut hukumnya adalah sunat. Maknanya sebelum kering air semayang tu pada bahagian tu, dia basuh pula bahagian lain, maka namanya mualat. Di sini dia dapat pahala sunat, tuan-tuan. Begitu juga dengan dia basuh 3 kali. Basuhan pertama, nak pergi kepada basuhan kedua tu, dia tidak tunggu lama, tidak menunggu sehingga keringnya air sembahyang pada basuhan pertama tu untuk basuh basuhan yang kedua, dan begitu juga tak kering air sembahyang pada basuhan kedua tu untuk dia basuh basuhan yang ketiga. Namanya sebagai mualat. Tapi kalaulah kering sekalipun air, walaupun putus mualat sekalipun, maka tidak ada masalah, taklah menyebabkan batalnya, tidaklah menyebabkan tidak sahnya wuduk. Bahkan selama mana tidak berlakunya hadas ataupun tidak berlakunya sesuatu yang membatalkan wuduk, maka tidak ada masalah. Kerana seperti mana yang disebutkan bahawa mualat ni barang sunat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga kalaulah kita sebut dalam semayang, kita dah sebut sebelum ni tuan-tuan, sekadar untuk ingatkan balik. Kalau kita semayang tengah jalan dah, pada rakaat ketiga dah, tiba-tiba kita ni solat sunat ni, ni kira solat sunat ni, kita pada rakaat kedua dah, pada rakaat kedua dah bangkit daripada rakaat pertama pergi ke rakaat kedua dah, tengah qiyam tuan-tuan. Tiba-tiba teringat bahawa dapur api dapur dekat api dekat dapur tu tak tutup lagi. Maka teringat dah lelok lama ni, maka dia berhenti maka dia berhenti sembahyang dengan cara meniatkan supaya aku berhenti sembahyang. Maknanya dia setkan dalam hati dia bahawa aku berhenti sembahyang, maka automatik sembahyang dia batal. Tapi dalam masalah wuduk ni, dia dah ambil sebahagian daripada ambil sembahyang, dah sempurna dah basuhan tersebut, dia nak setkan bahawa ambil mula, jawab dia tidak perlu, sebab air sembahyang tersebut tidak batal. Dia kena terus je lah. Contoh dia dah basuh dah mulut, dia nak basuh muka dah, ataupun nak basuh kepala dah, maka dia kata Allah, rugi pula basuh muka sekali tadi, nak ambil juga fadilat basuh 3 kali muka tadi. Maka dia niat batalkan wuduk tu, dia ulang balik, jawab dia tak payah. Dengan niat nak membatalkan wuduk, jawab dia tak batal wuduk, melainkan dengan sesuatu yang boleh memusnahkan wuduk tu. Contohnya bom nuklear. tak ada kaitan, bukan maksud memusnahkan guna bom, maknanya sesuatu yang membatalkan lah. Ada kaitan dengan bom nuklear. Ada arti wuduk musnah orang-orang sekali kadang dengan bom nuklear. Mana pemusnah wuduk ni tuan-tuan, ialah benda yang membatalkan wuduk. Contohnya seperti mana kita sebut, sentuh perempuan, ketuk kecing dan sebagainya. Itulah yang membatalkan wuduk, maka kena start daripada awal balik. Kalau tidak sekadar meniatkan aku nak batal wuduk, nak ambil mula, jawab dia tak perlu, dia tak akan batal tuan-tuan. Dia tak akan batal dengan niat aku nak membatalkan dia, tidak tuan-tuan. Jadi berkaitan dengan mualat lagi, berkenaan dengan berturut-turut lagi tuan-tuan mati Allah sekalian, maka dia tak apa kalaulah kita tak raikan dia, sekadar luputlah fadilat dia.
sekadar luputlah perkara sunat ataupun pahala dia, tapi air sembahyang tersebut dikira sebagai sah. Itu jelas tuan-tuan. Itu ialah bagi orang yang normal. Ni nak masuk untuk malam ni. Tapi bagi orang yang normal tuan-tuan, dia tak boleh nak sama dengan orang yang tidak normal. Bukan maknanya autism. Tak normal tu ataupun syndrome Down, ataupun dia ni cacat ke tidak. Tak normal dalam ambil wuduk ni biasanya akan disebut berkenaan dengan perihal dedah ataupun panggil besar. Besar ni kepala pahit tak boleh nak tutup kemah. Okey, itu bagi orang lelaki lah. Maknanya setiap masa dia akan keluar semua daimul hadas. Orang ni sentiasa berhadas. Kalaulah dia kecil, lepas dia kecil tu, dia terang-terang kena keluar kecil kot. Maknanya dia tutup dah, keluar juga air kecil. Injak dia tu, getah dia tu tak nak kemah dah. Luh contohnya luh. Tak tahu dia buat benda wallahu a'lam lah. Ni mungkin mungkin dah ditakdir Allah Taala gitu. Dia pun bukan berkehendak kepada dia demikian. Jadi getah dia tu tak kemah. Maknanya dia tahan guna-guna pun jalan sikit bocor. Gerak sikit bocor. Nerak sikit bocor. Sembang sikit bocor. Okey. Bocor air kecil lah. Maksud saya ni bukan bocor maklumat sulit. Tidak. Bocor tepat sulit dia tu. Bukan maklumat ni, tepat sulit dia keluar air kecil. Dipanggil sebagai daimul hadas atau silsil baul, iaitu orang yang sentiasa keluar semua air kecil dia. Orang yang keluar semua air kecil dia, maka tak normal di sini. Di sini dia tak normal. Maka dah kalau ambil air semayang tuan-tuan, dah main batal semua, tak jadi je. Nak rai ke batal semua, memang tak boleh nak semayang lah. Jadi di sini dipanggil orang yang tidak normal lah tuan-tuan. Orang yang memang dikira terkecuali daripada hukum macam orang normal. Dia bocor sama, maknanya setiap 5 minit keluar, setiap 3 minit keluar. Kadang setiap seminit keluar, dia getah tak kemah. Faham tuan-tuan? Macam kita tengok kat paip air masjid lah, kita pula habis tel rapat jik kata orang. Nitik kau tak gitu lah. Bayang kepala pahit tu dengan kepala orang. Contohnya bayang ini tiap keluar. Tapi dak banyak sangat keluar. Besar sangat taki. Kalau keluar banyak-banyak gitu, dak ni sejak seminit keluar. Keluar. Mana rapat jik dah katuk tu. Maknanya terang habis dah. Tetap keluar juga. Ni kita tak normal tuan-tuan. Begitu juga kalau perempuan dia banyak berlaku kepada orang perempuan yang namanya sebagai istihadah. Orang istihadah jadi darah istihadah ni darah penyakit. Dan dia keluar pun tak boleh nak kawal. Dia keluar ikut si je. Dia keluar ikut suka. Keluar kadang-kadang keluar. Lepas tu kalau biasa berlaku ni tak sama. Kadang jarang-jarang. Maknanya 3 jam sekali keluar ataupun sikit-sikit je. Tu dikira sebagai normal. Tak dikira sebagai OKU. Ya OKU ni tuan, orang kelainan upaya ni, istihadah, perempuan istihadah ni, dia macam pakai air tadi juga, dia keluar sama. Keluar setiap minit keluar. Dia tak banyak pun keluar. Kalau keluar banyak habis gitu darah dia. Tapi keluar, tapi tetap keluar. Dia keluar setiap minit, 5 minit dia keluar tanpa kawalan tuan-tuan. Maka orang dipanggil daimul hadas, sentiasa dia berhadas. Maka cara nak ambil air sembahyang pun berbeza, maka hukum dia pun sedikit berbeza tuan-tuan. Termasuk dah dalam masalah mualak ni. Kita dah cerita sebelum ni macam mana orang yang silsil baul ataupun orang perempuan yang istihadah yang memang betul-betul ketara ni nak sembahyang ataupun nak ambil air sembahyang, kita dah terang sebelum ni. Rasanya mungkin kita tak ulang dah perkara tu. Cuma kaitan di sini tuan-tuan, apabila dia ni ambil air sembahyang, maka di sini sunat tak dia mualak. Pada sunat mualak, maknanya boleh tak dia ambil air sembahyang tu, tunggu dalam jangka masa yang lama, barulah dibasuh bahagian-bahagian yang lain. Jawab dia tidak tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi bahawa hukum dia berbeza. Maknanya orang yang tak normal macam ni, orang sakit lah, orang sakit macam ni, dia ni tak sama hukum dengan orang normal. Kalau orang normal, dia sunat mualak.
dia sunat mualak. Tapi bagi orang yang tak nama orang sakit ni, jawab dia wajib mualak. Tu beza dia. Maknanya kalau dah dia lock lama sampai kering dah basuh hang tu, maka dia kena buat apa? Dia kena start dari awal balik. Dia kena start dari awal balik. Dia ambil dah sembahyang, basuh tangan, kemudian koma, basuh hidung, basuh muka. Kemudian bila basuh tangan ke siku tu, ada orang telefon. Dia kat telefon. Hello, cakap lebih kurang dalam setengah jam. Kering nak pergi air setengah jam. Kering dah lah. Setengah jam cakap. Lepas pada tu dia sambung mula. Jawab dia sah dak wudu dia. Tak. Sebab apa? Dah mengalir. Wudu dia dah batal dah. Dah keluar. Dah kaya sakit. Iyalah sakit. Dia tahu sakit. Apa dak cepat aje. Melewat-lewatkan tu atas diri dia. Itu atas kelalaian dia. Tu orang panggil atas taksir dia sendiri. Maka tuan-tuan, dia kena buat apa? Kena start dari awal ke? Bukan start dari awal saja, bahkan start lebih awal. Dah start lebih awal. Kalau start dari awal tu, kita ingat mungkinlah dah basuh muka dah, basuh tangan dah ke siku, nak ulang balik daripada awal basuh tangan mula aku. Jawab dia dah. Dia kena start daripada buang mula balutang tu. Dah nitik kan? Nitik kan? Barang tu adalah air najis tu adalah dekat parik dia tu. Maka dia kena buang balik. Dia kena basuh semula. Lepas tu balut, tambak. Tak kira guna getah ke, guna rawah ke, ataupun guna kabel tie. Tapi jangan kuat sangat. Barang nak pakai lama kan. Contohnya. Tapi mudah lah beli kat kedai duya. Kabel tie mudah. Senang tarik dulu. Tak keluar-keluar. Jadi guna ikat tambak-tambak dan segera ambil sembahyang. Baru start sembahyang balik. Maka beradong tu tuan-tuan. Jadi kenapa nak akad telefon tu biarlah. Cuma melainkan yang telefon tu siapa? Bini. Tak boleh lah kena akad lah. Dah gurau je. Kalau telefon tu mak ayah urgent, tak apa lah, akad dah. Tapi sekejap dah saya ambil sembahyang, tak apa dah. Tak putus mualak. Tapi jangan cakap lama-lama pula. Sebab apa? Menyusah kepada kita pula. Kena start daripada awal. Dia orang sakit, dia tu sakit, maka dia buat cara sakit. Tu dah jawapan dia. Kalau orang sihat, dia boleh buat cara sihat. Tapi orang sakit buat cara sakit, jangan buat cara sihat. Maka menyebabkan air sembahyang dia tak sah lah. Dah kenapa? Air keluar semua kat pilih dia. Dan nak kira sihat kan. Najis keluar semua. Tu daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Itu pun dia sembahyang tu sekadar maknanya kaedah dimaafkan bagi pihak dia kerana sakit je. Jadi bila dah dimaafkan pada pihak dia kerana sakit, maka dia kena raihlah kemudahan tu. Jangan ambil kesempatan dan jangan lalai pula. Jangan lalai, jangan ambil mudah dan sebagainya. Maka buat betul-betul. Memanglah rumit sikit, tapi nak buat macam mana kan? Itulah ujian buat diri dia. Maka cepat-cepat ambil air sembahyang sebelum putus mualak. Kemudian terus dia sembahyang. Dia kata jangan tangguh-tangguh lagi. Tangguh lagi jadi apa pula? Jadi kena start daripada awal pula. Kena start daripada awal pula. Jangan tangguh, terus. Nak buat kerja lain, nak cakap telefon lepas pada sembahyang. Selesai masalah. Inilah tuan-tuan kalau orang pun dia istihadah. Tapi istihadah ni istihadah biasa hak jarang-jarang keluar tu, hak kuning-kuning tu. Kita tinggal lama dah sembahyang, kita boleh check ada keluar pun terus je lah. Kalau keluar maka kena start daripada awal tadi lah. Kena basuh mula macam basuh kecing lah. Mula topek situ sembahyang. Apa nama, ambil air sembahyang dan terus sembahyang. Jangan lambat-lambat. Kerana apa? Kerana mualak bagi orang yang sisil baul, orang yang biasa ini ataupun orang yang istihadah ini, mereka ini adalah wajib. Okey, istihadah mualak bagi mereka ni adalah wajib tuan-tuan. Tak masalah suara lain siap hari ni. Tak berapa nak sihat. Mata pun boleh buka je kau. Tak siang ke? Boleh tanya orang. Orang kata lah cara tak. Tak siang pun. Tapi tak maaf dah, bukan nak suruh siang. Dari nak perform malam ni. Kalau ada konsert kita malam ni, kita batal dah.
Tapi kuliah maghrib tak batal, takut orang tunggu kan. Orang tunggu saya, tak mari kata wah ustaz aku buat moteng. Janji minggu lepas nak mari, tak mari. Kita jauh mari. Tiba-tiba ustaz tak mari. Percaya dengan ustaz-ustaz lah ni. Aku kok kena. Mari juga dah. Tak apa, dah nak perform lah tuan-tuan. Minta maaf dah hidung pun sumbak Tapi cover gitulah, cover muka-muka sengih kerang busuk gitulah. Asal jelas je tuan-tuan. Kurang-kurang kita balik juga dapat ilmu insya-Allah. Okey, perkara lain pula, perkara sunat yang lain pula, iaitu melebihkan basuh muka daripada had yang wajib yang disebut ghurrah, dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib yang disebut tahjil. Okey. Sembilan mata Allah sekalian. Okey, dalam perkara sunat wuduk ialah ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin. Okey. Nabi tuan-tuan bila di akhirat nanti tunggu di Telaga Kautsar. Maka Nabi mudah kenal umat dia apabila ada tanda-tanda special yang lain berbanding dengan orang lain. Maka Nabi akan panggil ya. Dan umat Nabi kan ramai tuan-tuan. Tapi kalau ada Nabi kenal, Nabi akan panggil ya. Macam kita kok, kalau kita perasan, kita keluar turun daripada airport ni, kita nampak ada orang pegang spanduk tak, banner kan, okey, Encik Aiman tak, kita panggil lah. Kalau dia tak pegang itu, pakai curah cari siapa, tunggu aku siapa mari ambil, aku sungguh tak. Ataupun kalau pergi ke Mekah, biasa jemaah haji Indonesia siap dera bawa siap dera bawa. Jadi puak-puak dia pakai khumus itu lah. Lepas ke telajak ke jauh ke dia kejar mula. Dah okey rangga habis dah orang. Contoh. Tapi ada tanda lah. Kadang-kadang tanda ni apa nama lendang lah. Dia pakai lendang ni kan. Dia pakai lendang nampak warna lain pada orang. Dia tak cari warna putih, dia cari warna-warna pink, warna-warna ungu dan sebagainya supaya mudah kenal tuan-tuan. Kalau kita pergi ramai-ramai pun pergi luar negara ke, bagasi tu ikat dengan kain merah ke kain dia kan, ada tanda dia. Maknanya bila siapa lalu kat bagasi tu dak kira siapa pun kita ambil je, sebab kita cang. Hak ni hak kawan kita, hak ni kawan kita, walaupun kita tak pernah nampak beg tu. Supaya ada tanda. Bila ada tanda tu tuan-tuan kita cang lah. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi cang dia. Dan nak gambar Nabi tak cang belaka. Nabi tahu umat dia, cuma dalam kalangan tu ada hak special. Lagilah Nabi panggil, meh. Nabi panggil. Sila main minum air. Nabi jaga telaga kan. Jadi tengoklah umat dia yang ada ghurrah muhajjalin, ada putih-putih macam putihnya kuda tu. Maknanya kata terik emak lah. Ataupun tanda khas. Comel lah, maknanya bukan topok penyakit kusta, bukan bala. Jangan salah faham. Putih-putih macam bala je ustaz, dah bukan. Bala tu mu. Ni dok. Bala ni bukan bala tuan-tuan, dia putih-putih comel lah. Yang seperti mana ada pada kuda tu menampakkan, menyelahkan kecantikan dia. Jadi boleh cang kuda ni comel dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, umat Nabi ni bila guna muhajir ni ada kesan-kesan putih, dia ada kesan bercahaya dia tuan-tuan. Nabi dari jauh panggil. Kalau orang lain yang tak ada ghurrah muhajjalin, Nabi panggil kau, tapi daklah mak dari jauh panggil. Jadi kita ambil lah lebih sikit, ambil lebih basuh atas sikit ke, basuh ni bahan ngelinga sekali ke, basuh dengan sampai bawah tekak sekali ke. Okey. Basuh. Tak apa, dah basuh linga tu tak apa, tak lagi basuh pula tak apa. Linga ni paling afdal sekali 12 kali basuh. Paling afdal linga ni 12 kali basuh. Disebut oleh Syekh Al-Fadhani 12 kali tuan-tuan. Antaranya ialah tepat kita basuh 3 kali basuh muka ni, basuh sekali linga. Linga. Sapu linga. Okey. 3 kali dah situ. Kemudian basuh. Basuh apa? Basuh kepala kan. Linga kau basuh. 3 kali situ, 6 kali dah. Kemudian basuh linga pula 9 kali dah. Kemudian sapu ni 3 kali lah. 12 kali tuan-tuan. Tu paling afdal sekali. Tu paling afdal kali tuan-tuan. Apa maknanya basuh ni, ghurrah ni maknanya kita basuh muka ni biar lebih. Basuh muka biar lebih. Maka kepala yang bawah tekak boleh masuk. Ke bawah tekak sekali. Walaupun hak dia sini saja tuan-tuan, tapi kita basuh lebih. Ke bawah ni. Tak apa lah. Contohnya gitu ke, andailah ke bawah tekak. Ni bagi ghurrah. Kesan putih.
Yang kisar putih ada di bahagian muka yang lebih-lebih nama dia ghurrah. Muhajjal ni pula, apa tahjil ni pula ialah basuh tangan dan basuh kaki lebih. Kalau tangan ni tuan-tuan, kalau kita basuh ni okey, kalau sewajibnya marafiq je sampai kepada ialah marafiq, sampai kepada siku saja. Maka kita basuh apa ke bahu kan. Kat bahu, kat tiuk basuh. Ni orang panggil tahjil. Sunat sunat. Sunat isbaghi wudu, iaitu sunat melebih-lebihkan basuhan wudu. Okey? Kalau tangan contoh lebih pedalah dulu okey. Jangan rapat-rapat dekun dia kok. Air murah kan. Mulut air sejuk kan buaya contoh. Asal lebih sikit, jangan bazir. Bukan bazir ni sunat. Kalau bazir ni tak guna satu ni guna untuk lebihkan. Maka tak bazir dah sini, pahala sunat pula basuh lebih sikit contoh okey, tak apa. Kalau kaki pula, kalau ikutnya buku lali je minimal dia, tapi kita basuh apa ke keting, basuh sampai keting. Itu pun dinamakan sebagai tahjil tuan-tuan, melebihkan basuhan wudu, hukumnya sunat. Maka Nabi kata dalam satu hadis ada sebut, lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ingat dah pada hadis itu, maknanya aku akan kena di akhirat nanti umat aku ni akan dibangkitkan dan ada kesan-kesan ghurrah muhajjalin pada diri dia. Jadi aku boleh kenal dia ni umat aku. Begitulah mafhum daripada hadis tersebut. Maka ulama mengistinbatkan bahawa sunat untuk lebih-lebihkan daripada basuhan-basuhan yang tadilah muka, tangan, kaki dan sebagainya. Nabi kata, bila sahabat tanya kenapa, macam mana nak dapatkan tanda-tanda tu, maka Nabi kata min asalil wudu. Okey, ataupun Nabi kata bila ambil air sembahyang, ambil wudu, maka panjangkanlah basuhan, maknanya lebihkanlah basuhan tersebut. Maka itu akan jadi tanda Nabi kenal di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, selesai satu perkara. Kemudian masuk yang syin pula, iaitu perkara yang lain pula, perkara sunat yang lain tuan-tuan, iaitu menghadap kiblat jika boleh. Menghadap kiblat jika boleh. Ambil air sembahyang menghadap kiblat. Ambil air sembahyang menghadap kiblat. Ni jarang kita buat kan. Kita ingat sembahyangnya ambil menghadap kiblat. Jawab ada banyak perkara kalau benda baik tu sunat menghadap kiblat tuan-tuan. Banyak perkara yang benda tu adalah perkara baik, sunat menghadap kiblat. Terutamanya menuntut ilmu, mengaji Quran. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'allim fi Tariqit Ta'allum disebut bahawa perbandingan dua orang ni nak cerita barakahnya menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat ni sunat, tapi di situ ada barakah dia. Kalau kita ngaji Quran ke, kita belajar ke menghadap kiblat ke, tapi kita ambil sembahyang menghadap kiblat, dia ada barakah dia. Ada dua orang yang bijak, budak bijak. Kepandaian dua orang ni sama level, sama-sama bijak. Mana kalau masuk ke Asia tu, dia bukan nombor 1 2 dah, dua-dua nombor 1. Okay, kalau dah ia balas sudut nombor 1 nombor 2 nombor 1 nombor 2 dah ni dua-dua nombor 1, sama-sama bijak. Disebut dalam kitab tuan-tuan. Jadi dua orang ni dah bijak, rajin dan sebagainya. Rajin pun sama rajin. Jadi bijak sama, kerajinan pun sama, kesungguhan pun sama. Jadi dua-dua ni dihantar oleh orang kampung untuk tuntut ilmu. Guru yang sama, kata lah. Jadi ulama lihat, dah lama dah belajar tu, masa-masa tu kira dengan prestasi yang sama lah. Prestasi yang kira konsisten kedua-duanya. Tak ada lah maknanya pergi tu seorang balaga, seorang rajin, tak lah. Dua-dua dengan prestasi yang sama belaka. Okay. Kemudian baliklah dua orang tu daripada belajar. Bila sampai kampung, masing-masing jalankan tanggungjawab ajar kampung ilmu. Ajar ilmu kepada orang kampung. Ajar. Dan ulama melihat bahawa terdapat perbezaan dua orang ni. Seorang A kita letak A ni dia bijak, dia pandai, dia alim. Seorang lagi dia kurang sikit. Seorang lagi kurang sikit. Jadi ulama ni dia istiqra'. Istiqra' ni maknanya dia buat kajian.
Macam mana boleh sama-sama mijak, sama-sama sungguh? Tanya Dinu dia buat kena gini. Benda sama berlaku. Maknanya benda tu tidak berubah. Lainlah kalau ni tok guru dia hebat, ni tok guru dia biasa. Orang lain cerita. Ataupun seorang ni rajin, seorang malah. Seorang ni mijak, seorang ni kurang sikit. Lain cerita ni tak sama-sama berlaku. Tapi macam mana boleh seorang pandai, A pandai, B ni kurang sikit? Bila dididik, ditanya, ditemu buah, maka ulama kata bahawa A ni bila dia ngaji lebih dia ngadak kiblat. Dia belajar tu dia ngadak kiblat. Orang yang kedua ni dia belajar dia tak ngadak kiblat. Dia tak utamakan mengadak kiblat. Maka barakah tu ada pada A, maka A tu lebih haling banding B. Dia sebut dalam kitab, bukan kita reka ni tuan-tuan. Ada. Maka di sini ulama kata antara adab menuntut ilmu ni ngadak kiblat. Jadi banyak benda ngadak kiblat Maknanya duduk dalam masjid ngadap kiblat, mengaji Quran ngadap kiblat, begitu juga ambil air sembahyang sunat ngadap kiblat. Tapi ada syarat dia. Bergantung kepada di mana pai air. Contoh kalau dah lalu pai air ngadap gini, nak ngadap kiblat ke mana? Belaga punggung ah. Rai gini dah. Erek pun dalam kolah. Sesat masalah. Dah kolah gini kan. Dah kan nak pakai berebut ngadap kiblat belaka. Dan lah hak dah tu nak ke mana? Melihat situasi lah tuan-tuan, tu kata ada syarat dia. Barang wajib, barang sunat. Cuma kalau dah dapat peluang ngadap kiblat, maka ngadap kiblat. Tak dapat peluang tak apalah, ambil air sembahyang. Cuma utamakanlah ataupun keutamaan tu biar ada. Nak ambil air sembahyang tu utamakanlah ngadap kiblat, kerana barakah tu ada. Pahala dapat, barakah dapat, insya-Allah. Dan yang seterusnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Lepas pada ni bacaan doa ni lepas pada wuduk lah, lepas pada selesai berwuduk, keluar dari tempat tu ataupun selesai ngadap kiblat dulu. Ngadap kiblat. Ambil sembahyang ngadap kiblat dah. Sudah selesai dah basuh kaki semua settle dah. Okey. Ngadap kiblat dan tak ada doa. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan juga Rasul Allah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku di kalangan orang yang bersuci. Dan wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan jadikanlah aku ini dalam kalangan hamba-Mu yang soleh. Amin. Dalam hadis sebut, siapa yang sudah ambil sembahyang baca doa ni, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Kelebihan dia, siapa yang baca doa ni lepas ambil air sembahyang, dibuka lampang pintu syurga. Dia amalan kecil tapi ganjaran dia besar. Baca doa pendek je pun, bukan baca doa kuno. Pendek je. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ganjaran dia apa? Dibuka ke 88 pintu syurga, maka dia boleh masuk pintu mana hak dia nak. Besar tuan-tuan fadilat ni. Ni hadis Nabi, dah hadis sahih tuan-tuan. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Percaya kita. Benda kecil sangat amalan, dah pahala besar. Iyalah. Itu kelebihan dia. Tapi ialah bila kita kata sunat, bila kita gaduh, bila kita tak apa nak cara, maka banyak kerugian. Sebab itulah di akhirat nanti, walaupun dalam syurga orang beriman ni rasa nyesal juga. Kalau duduk dalam neraka tu memang nyesal dah. Khusranun mubin. Penyesalan yang nyata. Tapi dalam syurga pun, dah masuk syurga dah, orang beriman ni nyesal juga. Sebab apa? Sebab di dunia banyak peluang untuk dia beribadat, antaranya lah. Tapi dia tak ambil kesempatan sungguh. Sebab ginilah. Antaranya benda hak malam Allah. Simple, ingat balik dulu, Allah malang simple sangat, apalah aku nak buat. Macam mana aku boleh nak buat?
Siapa terlepas ganjaran tersebut, ya menyesal. Tapi yelah, orang panggil dalam syurga dah tak apalah. Tapi menyesal juga sebab apa dak benda tu kita kata kacang lah. Gini kok tuan-tuan, isi borang apa nama BHS, bantuan sara hidup. Contohnya dia layak, dia memang layak. Kalau dia minta insya-Allah lah, kira 90% kira lulus lah. Masih isi borang, dia selalu isi. Gaji sepatutnya gaji 900, dia tak 9,000, silap sikit je. Contoh. Gaji 900 tak 9,000. Maka orang lain dapat berapa ya? BSH 300 setengah ke 400 setengah. Orang lain dapat 400 setengah, dia dapat setengah pun tak dapat. Lepas tu dia mikir mula, apa orang lain dapat, aku tak dapat. Sedangkan orang lain gaji 1,000 dapat, 2,000 pun ada dapat. Apa aku gaji 900 dapat? Ingat mula, oh aku dah ambil macam mana, nombor kosong tambah. Dah gaduh tak? Nyesal dah? Oh nyesal. Tak boleh 300 setengah. Tapi waktu dunia lah, nyesal dah. Sebab apa rasa macam benda tu boleh buat, tapi tak buat. Tak macam ada sikit je. Begitu juga tuan-tuan di akhirat nanti, dalam syurga pun rasa macam Allah rugi. Sikit je. Lepas ambil sembahyang, tak payah gaduh sangat, baca doa sekejap, dah apa seminit pun. Dibuka 88 pintu syurga, dia boleh pilih nak masuk mana tuan-tuan. Mikir mula, Allah ruginya aku tak beramal benda tu. Okey, tapi di akhirat ada penyesalan, kira tak ada beri manfaat apa dah lah tuan-tuan. Contohnya gitu. Ini kelebihan yang disebut dalam hadis yang sahih tuan-tuan. Jadi beramal kalau boleh, benda kecil sangat, tapi kalau beramal insya-Allah banyak peluang dia, banyak ganjaran insya-Allah. Dan yang terakhir, muslimin rahmati Allah sekalian, dos dak hidup sumbau. Jadi suara tu tak jadi macam awal-awal Jamaah Abdillah. Jadi lebih kurang ramai sehari jadi. Yang terakhir, dot, iaitu menutup aurat jika berwuduk itu dalam bilik air. Tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan bertelanjang. Dari itu menyalahi yang utama. Menyalahi yang utama ni maknanya khilaful aula. Khilaful aula jika dilakukan dengan tiada bersebab. Muslimin rahmati Allah sekalian, jadi hak ngelah sekali, kata pengarang di sini sunat ambil air sembahyang tutup aurat. Walaupun dalam bilik air berseorangan, maka comelnya ambil air sembahyang dengan tutup aurat lah. Kita pula mandi lanjang. Malah dah tutup aurat, dah mandi-mandi dengan sabun-sabun bila-bila mau buka air, ambil sembahyang lalu, beres lalu. Jawab di sini nak khabar haram tu dak lah, tapi khilaful aula. Khilaful aula ni dak kata makruh, dak makruh juga, tapi kira macam dak comel. Dak comel. Patutnya tutuplah aurat. Okey. Sebab tidak bersebab pun dia nak telanjangnya, tapi dah dia nak ambil email dengan telanjang, nak kata dosa tu dak dosalah. Jadi khilaful aula. Maknanya kata pengarang di sini menyalahi yang utama. Jika dilakukan dengan tiada sebab. Mereka memang tak boleh nak elok dah. Dia ni sakit, tak boleh pakai baju, atau badan dia ni naik alahang, dia tak boleh kena kain. Contohnya lah. Ataupun tak boleh kena kain sahang. Maka memang susah untuk dia dalam bilik air tu untuk tutup aurat dan sebagainya. Dan tulang pula memang tak ada pakaian tu. Biasa ada, tak ada pakaian basahang tu lah untuk dia gunakan ambil air sembahyang. Maka kalau itu bersebab, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dah barang ada dah, benda keperluan ada dah, dan mandi pun tidak ada masalah, tapi tak buat juga, mungkin kerana bermudah-mudah dan sebagainya, wallahu alam, kerana tiada sebab lah tuan-tuan, maka dikata menyalahi yang utama, khilaful aula. Ni pun jarang kita dengar tuan-tuan. Mungkinlah ijtihad daripada ulama mungkin. Tidak ada nas yang menyatakan haram tentang perkara ni. Ini mungkin ijtihad daripada para ulama. Tapi ala kulli hal pun tak apalah. Yang penting kita laksanakan segala perkara yang mampu untuk kita buat, walaupun masa nak ambil air sembahyang. Sebab lepas tu kita sembahyang pun kita buat beradang juga. Kalau lah nak ambil air sembahyang pun beradang, insya-Allah Allah Taala permudahkan. Dengan semayang pun akan beradang. Beradang maksudnya boleh buat segala benda kecil-kecil. Ialah tutup aurat, ngadap kiblat, baca doa, lebihkan basuhan
Tu kalau bahasa kita beradang lah. Tapi beradang dalam ibadat tak ada masalah. Dia jangan over je. Dia beradang masa saya ni maknanya benda-benda sunat ni buatlah. Yang over ni jangan melampau. Contohnya basuh sunat basuh 3 kali. Dia basuh kat 16 kali. Contohnya tu melampau. Tak boleh situ. Tu jadi over pula. Tu jadi ta'assub ataupun over pula tuan-tuan. Ekstrim pula. Jadi beradang di sini maknanya segala benda-benda sunat, segala kelebihan yang boleh buat kita buat. Walaupun lambat sikit lah, beradang sangat, tak apa, beradang sikit tak ada masalah. Sebab barang tu setiap satu perkara sunat tu tuan-tuan, dia ada kelebihan-kelebihan dia. Okay, ada kelebihan yang kita tahu, macam tadi lah baca doa. Ada kelebihan yang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ngadak kiblat apa kelebihan dia? Sunat ngadak kiblat, tapi apa yang kita dapat cara nyatanya? Wallahu a'lam. Tapi dapatlah pahala di sisi Allah Taala. Melebihkan basuhan. Tahulah kelebihan dia, pahala dapat dan juga dapat kelebihan di akhirat nanti. Nabi kenal dan dimakikanlah kadang yang comel, gurrah muhajjalin, ada gurrah dan tahjil dan sebagainya. Ala kulli hal, maka nak cerita di sini disebutkan di sini oleh perkara, maka segala perkara sunat tu kalau lagi mampu kita buat insya-Allah. Beradang sikit tidak ada masalah. Kerana bila semayang dia ada sunat ab'ad pula dan sunat hai'ah. Sunat hai'ah pun boleh kita lagilah beradang. Tapi setiap satu sunat hai'ah tu dia ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Insya-Allah kita akan sebut semula insya-Allah. Dan pada minggu hadapan kita akan sentuh berkenaan dengan pembatal wuduk. Mudah-mudahan ada rezeki, insya-Allah kita akan sambung balik. Mohon maaf atas salah silap, ada kekurangan diri. Wallahu taala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.